yang paling nyata sekali, kita berjaya turunkan indeks rasuah. Dunia akui sekarang, bila Pakatan Harapan ambil alih, kedudukan rasuah nombor 61 daripada 180 negara. Siapa cakap? Ini indeks persepsi corruption, persepsi antarabangsa. Dia ada badannya. Kita ni bukanlah kita merintah, kita puji diri kita sendiri. Kita merintah, kita beri markah. Yang beri markah orang lain. Saya selalu sebut, bila kita ambil jawab soalan kertas peperiksaan, kita jawab soalan. Yang periksa kertas kita ialah pemeriksa kertas. Bukan kita sendiri yang beri markah. Ustaz Hadi dia bagi markah kepada kerajaan dia. Ini manusia yang paling pelik dalam dunia. Orang lain yang memberi markah, bukan kita. Kita tak boleh beri markah. Ucapan Muhammad malam ni sedap atau tidak, contoh yang menilai. Kalau tanya saya, oh syok lah. Tapi orang kata, ya aku meluat dengar. Itu hak dia. Inilah dia dikata indeks persepsi rasuah. Kita ambil alih, Malaysia duduk tempat nombor 61. Setahun kemudian di bawah Pakatan Harapan jatuh ke nombor 51. Artinya rasuah berkurangan di Malaysia. Siapa beritahu? Indeks perception rasuah yang diukur di seluruh dunia. Kemudian bila rampai kuasa naik Mahyudin Yassin, tak sampai setahun 51 naik ke 57. Artinya rasuah meningkat. Kemudian naik pula Mahir Sabri dan campur dengan kerajaan Mahyudin Yassin, sekarang menjadi tempat ke-62. Dunia mensiapkan Malaysia di antara negara rasuah yang tinggi dalam dunia sekarang ini. Okey, bila rasuah yang paling kita kesal, Parti Islam bersama dengan puak yang menyebabkan rasuah naik di Malaysia sekarang. Apa kamu nak jawab depan Tuhan nanti? Mana dia ar-rashi wal murtashi finnar. Saya tak apa orang benci kepada UMNO, orang benci pada PAS, orang benci pada Amanah, tak apa. Sebab parti ini baru, besok boleh berubah. Yang kita bimbang orang benci pada Islam. Ini yang membimbangkan kita. Inilah yang berlaku di Eropah Timur. Apabila berlaku revolusi industri, toke-toke jadi kaya, mimpin politik kaya, zar-zar jadi kaya raya, menindas orang miskin, rasuah berleluasa, padri-padri menyokong orang yang rasuah. Padri-padri menyokong penindasan. Akhirnya Karl Marx kata, golongan ini membawa opium, candu kepada masyarakat. Nak buat kemajuan, mesti lawan agama. Agama waktu itu Kristian. Dan lahirlah pahaman komunis dan sosialis yang menolak golongan padri dan golongan agama yang bersekongkol dengan puak-puak yang menindas rakyat dan rasuah. Akhirnya kita lihat apa yang berlaku di Eropah sekarang. Gereja sudah tidak laku. Kenapa? Karena mereka lihat padri pun, mereka tahu ini yang bersekongkol dengan orang-orang rasuah dan yang menyeleweng. Sekarang pusingan itu berlaku di Malaysia pada orang Melayu. Ulama dan agamawan menyokong puak-puak rasuah. Boleh tuan-tuan sokong lagi pemerintah yang macam ni, macam di Kelantan Terengganu ni. Ya, mungkin tuan-tuan marah pada saya hari ini. Saya bercakap begini. Tapi very soon tuan-tuan akan lihat agamawan mula dibenci sekarang ini. Bukan salah Islam, orang yang membawa itu. Misalnya Hatta Bung Haji. Ada ustaz daripada Kelantan yang duduk yang berada di Shah Alam. Dia kata, habis Tabung Haji dah lepas ke Cina. Hayau. Ustaz tu pembohong setiap kuliah dia. Oh, dia kena panah lintah, hanya kena cermin saja tak kena dia. Panah lintah ni pokok pun boleh terbelah. Tapi bila laporan audit mengatakan langkah yang diambil oleh kerajaan, iaitu menteri waktu itu Mujahid Rawa, menyelamatkan tabung haji, mereka diam sekarang, tidak kata apa-apa. Sedangkan mereka lah pembawa fitnah,
kononnya tabung haji ini telah dikuasai oleh China, dikuasai oleh DAP, dikuasai oleh Lim Guan Eng. Sekarang rasuah meningkat. Oh, tak apa. Orang yang buat rasuah ni mereka lah yang berdosa. Bila rasuah meningkat, rakyat akan miskin. Bila rasuah turun, negara kaya, rakyat akan sedikit senang. Ini yang kita lihat di Indonesia. Sebagai contoh dekat, saya nak tunjuk negeri-negeri Afrika, tuan-tuan nak nampak pun jauh. Indonesia. Indonesia negeri yang rasuahnya diperleluasa. Apa saja pun bisa diurus. Bukan kata dia beri wang bawah meja. Kadang-kadang dengan meja-meja sekali. Indonesia. Jutawan-jutawan, terutama kaum Tionghoa di Indonesia, mengumpulkan wang berbilion mereka simpan di Singapura. Kenapa? Cukai yang mereka perlu bayar kepada kerajaan dapat dilepaskan dengan sogok kepada pegawai-pegawai. 1 juta kena cukai, dia habis 100,000 saja sogok pegawai, maka 900,000 dapat diselamatkan. Tapi bila berlaku reformasi di bawah Bapak Habibie, disambung sampai Jokowi, sekarang Indonesia rasuah menurun. Menteri-menteri beratur masuk jail. Gubernur-gubernur beratur masuk jail kerana korupsi. Dan sekarang Indonesia ekonomi sedang berkembang. Pelabur-pelabur yang datang nak bercadang melabur di Malaysia, sekarang lari ke Indonesia. Kenapa? Rasuah meningkat. Kenapa rasuah meningkat? Pas sokong perasuah. Betul ke tak? Jangan nak malu lah cakap hal ini. Najib telah diputuskan mahkamah. 2 mahkamah. Beliau curi duit. Pak sokong lagi. Rasuah bukan hudud. Iyalah, betul bukan hudud. Tapi sekarang kita lihat, bila rasuah meningkat, pelabur-pelabur mula meninggalkan Malaysia. Amazon yang berapa bilion nak melabur di sini tak jadi. Hyundai tak jadi. Duta kita nak hantar ke luar negara mula tak diterima. Ini tak pernah berlaku, tuan-tuan. Malaysia nak hantar duta ke Indonesia, katanya Indonesia tak terima. Kenapa? Image Malaysia sekarang begitu teruk. Bila teruk? Bila parti Islam bersekongkol dengan puak-puak yang curi duit, yang rasuah. Baik itu sebelum saya mati, saya mesti tebus keadaan ini. Sebab saya daripada parti Islam itu. Yang mendidik saya ulama-ulama, Tok Guni Aziz, Fadil Noor dan sebagainya. Hari ini, Presiden PAS hentam UMNO. UMNO macam apa? Itik patah kaki. Saya tak ambil. Lusa dia akan ubah pula. Ini orang dia jenis berubah tiap-tiap minggu. DAP tidak menentang Islam. UMNO yang menentang hudud. Kita kena sokong DAP. Itu dulu. DAP menentang darurat di Kelantan. UMNO yang sokong. Masa itu. Sekarang ini kena jaga. DAP ada rancang untuk hancurkan Islam. Dah pula. UMNO sahabat kita. Dulu ucapannya lain. Kita hafal. Kita menentang UMNO bukan namanya UMNO. Kita hafal. Pemuda semua hafal waktu itu. Hasbi kecil lagi dia tak ada hafal. Kami hafal ayat itu. Menentang UMNO. Sekarang UMNO sahabat kita. Hari ini UMNO macam itik kaki patah. Minggu depan lain pula. Tunggulah. Yang puak walau ni tak tahu nak kata apa sekarang. Kok mana nak bawa ni? Negara makin teruk. Saya sebut ulang lagi sekali. Orang benci kepada PAS tak apa. Benci kepada amanah tak apa. Benci kepada UMNO tak apa. Jangan orang benci kepada Islam. Kita tengok TikTok sekarang ni, budak-budak ni, saya bimbang. Sebab orang melihat agamawan inilah yang menyuburkan rasuah dan akhirnya negara jadi miskin. Pelabur pergi keluar ke tempat lain. Tidak datang ke tempat kita pada masa akan datang. Apa nak jadi kepada anak cucu kita? Pakatan Harapan berjayakah? Berjaya. Kalau 22 bulan boleh turun nombor 61 ke 51, kalau kita dapat komplit 5 tahun, barangkali kita boleh jatuh ke tempat 35 dalam dunia. Hampir-hampir di seluruh ekonomi sampai ke tahap negara Eropah. Tapi sekarang Malaysia sedang menuju kepada negara Afrika.
Indonesia dan Vietnam sedang membangun. Dan tak pelik Kampuchea barangkali akan potong Malaysia tidak lama lagi. Lihatlah, sekarang terdedah lagi banyak. Saya tak faham banyak hal bank-bank ni. Katanya berbilion-bilion pula sekarang ni terdedah bagi pinjaman kepada syarikat-syarikat judi dan sebagainya. Dan pas hal judi dia diam. Dulu rumput padang merebuk tu tak sempat naik. Kerana Tantawi apa semua ni pergi buat demonstrasi. Tak ada naik rumput. Baru ni Jemin pergi. Pergi tengok. Oh, rumput dah panjang dah. Sebab pas tak pergi buat demonstrasi. Hang naik judi kapan naik. Pilah. Asalkan kami jadi senator. Kami jadi menteri. Kami jadi kerajaan. Apakah ini perjuangan? Judi pun judi lah. Nak naik apa pun naik lah. Asalkan kami menteri. Ayah bah naik, ayah naik, menteri jaga air, pergi Mekah buat umrah. Hei, umrah sunat. Bila-bila pun boleh pergi. Saya masa berada di Madinah, belum pergi Mekah untuk buat umrah. Tapi ada krisis politik di Kedah. Waktu itu Ustaz Hadi ada luar negeri, Presiden PAR. Saya timbalan ada di luar negeri, iaitu pergi umrah. Daripada Madinah, tak sempat pergi Mekah, saya terbang balik. Kerana nak menyelesaikan masalah kemelut di Kedah zaman pemerintahan Ustaz Aziz Razak. Sekarang banjir naik, rakyat sedang mati. Menteri jaga air pergi umrah. Kalau saya jadi Perdana Menteri, saya pecat Tuan Ibrahim Tuan Man 24 jam. Kerana tak bertanggungjawab. Tapi Mai Sabri berani tak pecat? Tak berani sebab PAS kata kami adalah 18 orang. Jikalau dipecat, kami tarik diri. Habis. Akhirnya Mai Sabri duduk gitu yang semua. Kerajaan makin lemah.